Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi barisan Aryautan Kuasa, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada sesi sudah kita sudah bahas muqaddimah, dan insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi. Saya tak akan baca line by line kerana ia akan makan masa lah. Jadi kita akan pergi kepada intipati penting. Baik, sebelum ini kita bincang dari awal lagi kata pengantar posmo tu. Dan insyaAllah hari ini kita masuk muqaddimah Pasak Minda. Di sana ada beberapa poin yang sudah kita bahas pun, tapi kita nak ulang sikit. Yang saya sebutkan menjadi 4 persoalan besar bila kita bahas buku ni. Kalau siapa tengok tu muka surat XXXIV berapa tu? 34 Roman 34 Roman. X tu 10 lah. Jadi 4 perkara yang sudah kita sebutkan itu permasalahan ataupun isu yang pemerhatian kita, yang kita tengok sungguh-sungguh lah sekeliling, dan saya yakin tak ada orang mampu nafikan. Yang pertama saya sebut tempoh hari, mudah percaya apa saja. Ni orang Melayu ni lah, tengok-tengok kenapa ni masyarakat kita ni, orang seliling saya pada masa itu, anak beranak, keluarga sendirilah, kenapa yang minat sangat benda ni? Jadi yang pertama kita sebut di situ, mudah percaya apa saja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan ghaib, ada unsur-unsur kesaktian. Saya tertinggal di situ. Sepatut masukkan juga unsur sakti. Dia jadi minat, dia jadi suka, dia jadi berhi. Masing-masing rasa nak tunjuk. Bila ada benda yang luar biasa tu, itulah tanda orang tu ada kelebihan. Walha, ia boleh jadi satu sihir. Tapi secara umumnya kelebihan-kelebihan begitu dianggap sebagai gifted by Allah Azza wa Jalla, yakni pemberian Allah, yang mana nak kata sebagai mukjizat tak berani. Dia tahu mukjizat Nabi saja. Maka dia pergi kepada second stages. Apa dia? Karamah. Karamah. Sampai di Kuala Lumpur ni ada apa? Kampung Datuk Keramat. Rupa-rupanya dulu ada sungguh katanya, apa nama, kubur yang dianggap keramat lah. Kalau di Singapura hari ni masih ada kubur Habib Noh. Di Melaka masih ada apa nama, Pulau Besar. Itu benda-benda yang realiti depan mata kita. Dan di Indonesia ni, jangan duk cerita lah, siap ada ustaz, setengah-setengah ustaz ni buat sana lah ya, dia boleh buat package ziarah ke kubur-kubur wali ni. Kalau ziarah umrah 5,000, sekarang ni 7-8,000 dah lah. Ziarah umrah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dalam Islam yang boleh ziarah dan musafir semata-mata nak buat ibadah ni 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu pun ada fatwa sebahagian ulama tak benarkan masuk Masjidil Aqsa sekarang, kerana kalau kau masuk kena bayar pasport lah apa semua pada Israel tu, jadi macam kita duk tolong dia pula. Walaupun ada khilaf lah ulama di situ ya. Tapi ada sebahagian kata jangan pergi. Selagi mana Masjidil Aqsa di bawah Israel ni, jangan pergi. Sebab bila pergi kita kena bayar ke dia. Itulah. Jadi macam kita duk tolong dia pula secara tidak langsung. Tapi ada setengah kata, kalau biar begitu sampai sudah lah tak pergi ya.
sedangkan dia hak kita umat Islam, kiblat pertama. Itu perbincangan lah. Tapi secara umum tidak boleh buat musafir untuk buat ibadah khusus. Nak pergi apa ni? Nak pergi solat 2 rakaat, nak minta hajat dengan Allah. Ada hajat khusus ni, bawa daripada Malaysia lagi. Mana? Kubur Tok Wali Songo di Indonesia. Tak boleh. Tapi itu yang berlaku di Indonesia ni. Memang ada ustaz-ustaz kita di Malaysia ni, orang agama, dok buat package tersebut. Saya tengok sendiri dia punya flyers. Tak mahal lah, dalam 2-3 ribu je barangkali, sebab keliling Indonesia je beberapa Wali Songo punya kubur tu. Nah, baik, itu satu. Jadi kesaktian lah. Jadi biasanya benda-benda itu dinisbahkan kepada agama dan disampaikan oleh orang agama, of course, orang terdahulu, orang lama, tok nenek moyang, ataupun daripada kitab-kitab Jawi, meskipun dari sudut sumber tidak dapat dipastikan kesahihannya. Asalkan adalah kitab, semua boleh jadi belaka. Tengok-tengok kitab tu rupanya kitab sihir pun. Contohnya apa dia? Yang geger tempoh hari tu, Bahrul Lahuk tu awal lagi. Apa nama kitab sebagai contoh? Tajul Muluk. Tu penuh dengan jampi serapah amalan-amalan yang memang bercanggah dengan akidah syariat Islam. Tapi sebab tulisan Jawi, maka dianggaplah sebagai kitab. Jadi kalau setakat hadis palsu, setakat cerita pelik-pelik, setakat kita kata amalan-amalan yang tidak adalah sunnah ni, apalah sangat. Berbanding dengan kitab sihir pun dianggap sebagai kitab rujukan muktabar. Nampak tak betapa tak kenalnya sistem kita dalam berinteraksi dengan sumber agama ini. Baik, katanya lagi apa dia? Yang kedua, mudah percaya kepada penisbahan kisah, cerita, riwayat dan cakap-cakap berkaitan dengan kelebihan seseorang, fadail, kelebihan seseorang, individu, tempat dan barangan yang didakwa mempunyai karamah ataupun keramat, sama ada yang masih hidup atau sudah mati, membawa kepada kuburan mereka ataupun tempat itu ataupun barang itu menjadi tempat meminta hajat, tempat untuk buat ritual-ritual yang khusus dan seumpamanya. Itu isu yang kedua. Dan ni semua saya fikir semua orang maklum, benda tu dah ada depan kita dan kita membesar dengan dia. Saya ingat setiap kampung ada benda ni. Termasuklah di kawasan Kuala Lumpur apa semua. Ada, memang ada. Yang ketiga, rasa tidak ada masalah untuk terus percaya dan beramal dengan adat tradisi amalan kebiasaan masyarakat. Petua-petua lama yang jelas pada timbangan akidah dan syarak adalah termasuk perkara khurafat, tahyul dan bid'ah yang bukan sahaja boleh mencederakan akidah, malah boleh sampai tahap membatalkannya. Kalau kata mencederakan tu tak sampailah tahap teruk lah, tapi teruk lah, teruk dah. Mencederakan ni tidak sempurna lah. Dalam duk tauhidkan Allah, dalam masa yang sama duk syirikkan Allah, duk buat benda yang ada unsur syirik pada Allah. Kita tak katalah dia musyrik, tak boleh tuan-tuan ya. Menghukum individu sebagai musyrik, sebagai ahlul bid'ah wad dalal, itu hanya boleh dibuat oleh waliul amri, pemerintah. Kita tak ada hak. Tapi kita boleh kata benda yang kamu buat ni ada unsur syirik, tu boleh kita kata. Benda yang awak duk pegang ni, akidah yang awak duk pegang ni, martabat 7 ni memang akidah batil. Kita boleh sebut. Tapi kalau kata awak ni mati tak masuk syurga dah ni, confirm neraka, jangan. Itu bukan hak kita. Walaupun dia jelas ikut apa dia, ajaran sesat ahlul bid'ah wad dalal, kerajaan ataupun pihak pemerintah waliul amri saja boleh menjatuhkan hukum orang ini adalah orang yang sesat. Maka bila ada warta begitu dalam konteks zaman moden ni, kita boleh sebutlah. Macam Ayah Pin apa semua tu boleh sebut nama lah. Macam apa dia lagi, Rasul Kahar, itu bukan sesat biasa lah tu tuan-tuan. Itu sesat akidah yang boleh sampai tahap kufur. Jelas. Ngaku Nabi, habislah. Itu usul akidah kita. Cuma dalam konteks undang-undang di Malaysia, biasanya mereka tak akan fatwakan keluar daripada Islam. Melainkan ada satu saja, Ahmadiyah Qadiani. Tu pun selepas difatwakan keluar pada Islam dan satu aliran dianggap agama lain,
dia panggil backfire pula kepada kita. Apa berlaku? Bila mereka duk buat tu, apa yang berlaku? Tempoh hari berlawan dengan Jaiz, kalah Jaiz dalam mahkamah. Sebab apa? Mereka katakan kamu dah isytihar kami bukan Islam. Jadi apa masalah kami nak buat apa yang kami buat? Dia masuk bawah agama minoriti. Dalam sistem demokrasi liberal demokratik yang kita duk amalkan di negara kita ni, agama minoriti berhak untuk beramal. Sebab tu Syiah secara pribadi Syiah Imamiyah secara pribadi, secara ilmunya saya berpegang dia bukan Islam ya. Saya tak kata kafir, tapi dia bukan Islam. Samalah tu ustaz, faham sendiri lah. Nah, secara pribadi saya pegang begitu. Sebab memang langgar usul. Kata Ali sama level dengan Allah, itu tidak sesat remeh, sesat biasa-biasa tu tuan-tuan. Itu sesat langgar usul akidah dah tu. Yang ni mencapai tahap kufur dan syirik pada Allah. Tapi dia katakan begitu. Cuma dari sudut fatwa, secara praktisnya di Malaysia kita tak fatwakan dia sebagai terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Implikasinya kalau kita fatwa Syiah ni keluar pada Islam, maka mahkamah syariah tidak boleh lagi ada kuasa ke atas mereka. Kena masuk mahkamah sivil. Bila masuk mahkamah sivil, mereka guna kami ni agama minoriti. Selesai masalah. Maka mereka pun berhak ada masjid sendiri, mereka berhak ada kubur sendiri secara rasmi, walaupun dah ada dah setengah tempat tu. Mereka berhak pada 10 Ashura belagak tengah jalan. Habis kita. Tu jadi kacau bilau tu, macam di Indonesia, macam di Thailand. Thailand dia tak ada agama rasmi. Agama Buddha tu sebagai agama ni je lah. Tapi Islam mereka tu Islam yang Syiah lebih mendominasi hari ni, bahkan malah lebih disukai oleh pemerintah sebab tak kacau. Tak kacau apa nama pemerintah punya. Ni nak tahu maklumat lanjut kena panggil Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi, Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi hafizahullah. Baik. Jadi sebab itulah di Malaysia ni semua yang itu sekadar diisytihar sebagai sesat, tidak diisytihar sebagai keluar Islam, kafir ke tidak. Sebab apa? Kalau isytihar begitu, implikasi dia akan jadi lebih besar. Itu dalam konteks undang-undang. Tapi secara peribadi kita orang mengaji ni, kita berhaklah. Secara peribadi saya pegang Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah yang duk jadi agama rasmi di Iran, bakal saya sebut agama Syiah. Saya tak sebut mazhab. Ada setengah orang dia pegang lagi Syiah ni adalah mazhab. Saya tak. Secara peribadi kita baca dan kita ikut guru-guru kita yang mengkaji benda ni, kita katakan bahawa ia satu agama yang tertentu. Dia tidak syahadatain. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jelah. Dia tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyyu waliyullah wal khamaini hujjatullah wal la'nat ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Ini bukan dua syahadah tuan-tuan. Macam mana kita nak kata sama dengan kita? Nampak sama tapi berbeza 100%. Nampak macam sama. Pakai jubah, dia pakai jubah, tapi jubah dia tak sama. Serban, pakai serban juga, tapi tak sama. Ni kita kata. Nak tahu benda ni sampai lumak, Ustaz Samsuddin Abdul Rahman ada kelas sini? Ada? Ustaz Samsuddin Abdul Rahman. Kena ada tuan-tuan. Murid kanan Maulana Asri ada di Sarjana Utama dekat rumah saya tu. Kena panggil. Bab firaq akidah ni, Syiah dia antara yang dirujuk oleh pihak berkuasa agama di Malaysia untuk mengkadirkan da'i-da'i untuk bercakap tentang Syiah. Ni, mereka ada satu kumpulan khas untuk mendedahkan perkara tersebut. Baik, kita pergi lagi. Jadi kena faham, bila kita faham bab tu, kita pun tahu, patutlah pemerintah. Kadang-kadang kita pun tak puas hatilah. Kenapa macam tu? Tapi ada juga elemen-elemen lain. Kena tengok juga arus perdana. Sebab tu mana-mana firaq, kalau kita belajar aliran pemikiran akidah dalam Islam ni, mana-mana aliran yang mendapat pengaruh penguasa waliul amri, yakni disukai ataupun berjaya menguasai, mendapat pengaruh di kalangan pemerintah, mereka akan jadi arus perdana. Sebab tu pada ketika zaman Abbasiyah, Mu'tazilah zaman Imam Ahmad bin Hanbal, 3 orang khalifah menjadikan akidah Mu'tazilah sebagai akidah yang mendominasi dan akidah rasmi. Tu fitnah khalqul Quran tu. Quran ni makhluk ke kalam Allah tu.
sehingga Imam Ahmad dipenjara oleh 3 orang khalifah. Tu peristiwa yang dahsyat sekali tu. Sebab apa? Sebab pemerintah sudah syok dengan Mu'tazilah masa tu. Sebab itulah kalau kira strategik tuan-tuan, memanglah majoriti ulama kata ulama yang benar-benar ulama tidak boleh berada di pintu-pintu istana. Maksudnya takut terpengaruh apa semua. Tapi bila semua ulama yang soleh bersikap begitu, akhirnya ulama yang mana duduk dalam istana? Ulama su, ulama jahat ni. Maka ada setengah ulama membahayakan diri dia, ambil peranan masuk juga istana. 50-50 lah tu. Salah cakap kena pancung, tak salah cakap takut bersuara pun kena laknat dengan Allah. Mereka terpaksa. Sebab kalau tak buat begitu, confirm ulama-ulama su duduk dalam tu. Ni Mu'tazilahnya, Syiahnya apa semua. Jadi ada perbincangan itu Memang majoriti kalau baca Imam Ghazali, Ibn Qayyim, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ni semua ulama yang boleh kata bukanlah tak pernah jejak istana, tapi memang tak suka. Memang tak akan nak duduk dekat dengan khalifah ke dengan pemerintah, dengan orang besar. Sebab benda itu akhirnya akan menjerat diri mereka. Mereka tahu. Tawaduk nak katanya, waraknya mereka ni sampai tahap tu. Tapi kalau semua ulama soleh begitu belaka, jadilah sebagaimana yang pernah jadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan zaman imam-imam yang lain. Akhirnya ulama ahlul bid'ah tu duk jadi khalifah dalam istana, jadi mufti, jadi qadhi al-qudah yakni. Akhirnya mereka jugalah yang ditindas. Dalam konteks negara kita pun lebih kurang lah tuan-tuan. Isu utamanya terus teranglah saya sebut status quo sahaja. Bayangkan kalau aliran mudahlah kita kata aliran perlih lah diterima sebagai aliran arus perdana di Malaysia. 13 negeri lagi terima. Sultan dan Raja semua setuju dengan aliran fiqh taysir terbuka dan tidak mengkhususkan hanya akidah mazhab itu sahaja. Apa yang terjadi pada ustaz-ustaz ataupun agamawan aliran itu? Kemungkinan tak laku dah mereka. Dan usaha mereka untuk mengembangkan pengaruh, usaha mereka untuk selesa cari makan, kacau tuan-tuan. Jawatan-jawatan besar dalam istana, jawatan besar di pejabat mufti, habislah, tak ada. Jadi itu pertarungan sebenarnya. Pertarungan itu pertarungan, ya kita kata pertarungan idea tu. Di peringkat orang atas dia lain, kita di bawah ni nak sunnah sungguh, nak ni sungguh, nak tu sungguhnya. Orang atas-atas tu lain dah game mereka tu. dia game dia tu dah berbeza. Ala kulli hal, semoga Allah Ta'ala memberikan kefahaman dan juga keluasan. Kita bukan nak jadikan Malaysia sebagai Saudi ni, tak boleh tuan-tuan. Bahkan saya pun sedikit berbeza lah dengan sahabat-sahabat yang khirish ataupun keluar daripada Saudi yang agak tegas dalam bab ini. Saya katakan tak boleh, Syekh. Nak jadikan Malaysia Saudi tak boleh. Kita kena ada formula sendiri. Malaysia lah. Kalau nak buat pattern tu sebiji, maksudnya sebiji, bukan tak boleh ambil langsung. Memang nak copy paste 100%, tak boleh. Tapi naklah ke arah tu nak. Cuma kena adjust sikit. Itu saja. Bukan kita kata, janganlah, tak boleh gitu. Kalau tak, lambatlah jalan kita, lambat. Syekh Nazim Haqqani, tak payah panggil Syekh lah, Nazim Haqqani. Cerita ni saya dapat daripada saya dengar sendiri daripada Syekh Hussein Yi. Ketika awal dia masuk Islam 60-an, dia ada cerita lah satu majlis ni, saya ada sekali dalam meja bulat. Kita dengar. Dia kata apa dia? Dia kata awal Syekh Nazim ni mari di Malaysia. Dia dah sahur lah di belah barat apa semua, dia dah jadi seorang tokoh. Sudah ramai pengikut, sudah ramai lah duk joget, duk bakal macam dia apa semua tu. Jadi apa berlaku adalah dia nak kembangkan dakwah dia ni, tarikat dia ni. Dia mari Malaysia, dia sudah ada orang-orang key person yang penting, yang orang besar-besar ni, yang boleh bawa mereka go through straight to the apa? Istana. Dia bukan mari duduk kuliah macam kita ni. Apa kelas? Mari-mari duduk kelas-kelas kecil 10 orang, 20 orang, tak ada. Go straight to the istana.
Jadi bila pergi istana ni, memang ada istana-istana yang terima. Kita ma'ruf, istana Perak, istana Brunei dan beberapa lagi. Tapi istana Berlin nak mari dekat, terus reject. Memang kira reject awal, tak nak. Dan dia juga jumpa almarhum Tunku Abdul Rahman. Masa tu Hussein Yi, Syekh Hussein Yi kita ni bersama dengan Perkim awal-awal dulu. Dan dia baiklah dengan Tunku Abdul Rahman. Masih muda sangat lah masa tu, barangkali 20-an ke mana. Maka Syekh Hussein Yi ada lah ketika peristiwa itu. Jadi bila Tunku Abdul Rahman tanya, yalah Tunku ni kita tahulah dia lagu mana. Kalau hari ni kita nak sebut pun, yalah dia pun dah meninggal, Allah mafillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Tapi nak katanya kita tahu lifestyle dia lagu mana, apa semua. Tapi sumbangan dia buat Darul Quran apa semua pun tak nafi juga orang macam ni. Macam almarhum Ku Aziz lah, lifestyle dia kita tahulah lagu mana, tuan-tuan. Tapi dia punya pemikiran jasa tu pun tidak ternafikan. Tabung haji tu kalau dia tak buat idea dia tu, boleh seramai ini yang pergi haji hari ni setelah berpuluh tahun ni. Tu pun kita kena ra'i lah. Tapi nak katanya Syekh Hussein cerita ketika kita apa dia? Syekh Hussein kata, bila Tunku Abdul Rahman tanyalah sebab dia dakwa dia adalah khalifah. Jadi Tunku Abdul Rahman sama, siapa yang lantik awak? Speaking lah, siapa yang lantik awak? Jawapannya adalah sudah termaktub, has been written. Selesai masalah. Tak payah Quran, tak payah hadis, has been written. Habis terik, paling tinggi pun mendapat ilham kau, mimpi kau, kasyaf kau. Itulah modalnya. Which is memang tak boleh nak dibuktikan. Kalau begitu, siapa-siapa boleh dakwa, kita pun boleh. Kenapa awak ni? Sudah termaktub. Selesai masalah dah. Itulah agama jadi kartun dengan golongan-golongan ini. Tapi alhamdulillah, almarhum Tunku Abdul Rahman tak terima lah dakwah mereka itu. Tapi ada istana-istana yang kita tahu kemudian syok dengan mereka dan akhirnya terikat begitu lama. Semoga ada perubahan ke depan lah. Dan nampaknya sudah ada beberapa perubahan sebenarnya. Gitu. Baik, akhir sekali di sini, kepercayaan yang kuat terhadap kewujudan hantu ni, perangai ni, selain rasa takut yang melampau terhadap jin, iblis dan juga sihir, serta tidak tahu bagaimana Islam menyuruh kita berinteraksi dengan semua elemen ghaibiyat tersebut, lantas menyebabkan pergantungan terhadap bomoh, pawan, dukun, poyan, tukang tilik dan seumpamanya. Yang ini secara mudah nak bagi fahamnya macam mana. Sebelum Islam datang, diajarkan oleh Tok Bomoh, pawan, dukun ni nak berlindung kepada gangguan-gangguan makhluk gaib ni. Gitulah, buat tu, buat ni, baca mantra tu, mantra ni, apa semua. Nah, bila Islam mari, mula diajarkan untuk melindungi diri, bacalah ayat kursi, tu jelas, ada sunnahnya. Bacalah mu'awwizatain sebelum tidur, tu jelas juga ada hadisnya. Dan apa-apa lagi lah bacaan-bacaan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Boleh juga valid di situ. A'udzubillah, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ada lah. Nah, jadi bila Islam hari ni, pasca Islam, setelah kita orang Melayu ni berpengalaman dengan agama Hindu, Buddha dan juga agama Melayu kuno, animisma, dinamisma tu, percaya pada Sang Hyang Tunggal, percaya pada mambang apa semua, semangat apa semua tu, maka wujudlah zaman kita ni selepas daripada itu ni, 1000 tahun dah. Apa berlaku adalah duduk jalan-jalan, contoh di tempat gelap ke, tempat yang memang haunted lah, tempat yang memang ada jin, dan memang dalam hadis sebut ada jin-jin, tempat jin duduk ni ada sungguh, tuan-tuan. Dan mereka memang boleh kacau lah orang-orang tertentu. Kalau orang tu pun lemah apa semua, memang dia boleh berupa guna sihir dia untuk kacau kawan tu. Jadi apa berlaku? Sambil-sambil duduk berjalan tu, bacalah ayat kursi tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca. Sampai exactly tepat pokok tu ke, kubur tu ke, apa semua, tu nenek moyang, cucu nak lalu ya, dia ada lagi tu, dia tak tinggal. Ni yang kita kata sinkretis. Yang Islam dia ambil 100%, yang karuk yang lama tu dia tak tinggal 100%. Jadi dia absorb, dia sekalikan. Yang ni yang kita kata tak semua benda perlu tinggal 100%, ada yang boleh terima lah. Tapi benda-benda bersabit akidah ni mesti diperhatikan secara halus tadi. Baik, kita pergi muka surat seterusnya. Tajuk dia kejahilan orang Melayu terhadap hakikat akidah.
dan iman kepada alam dan perkara gaib dan duduk letaknya dalam sejarah kebudayaan Melayu. Di sini sebenarnya fokus utama ataupun isu utama. Bila saya nak buat kajian tentang perkara ini, nak faham lah kenapa yang orang kita yang nama Melayu ni lagu tu, lagu ni, lagu tadi tu, Allahu la ilaha illa wa la ilaha qayyum. Habis ni kalaulah diuji dengan sakit, kanser ke, sakit zahir ke, sakit batin ke, hospital pergi ambil Panadol apa semua ni, jumpa pakar apa semua ambil. Nah, balik kalau jenis tradisional sikit, buat semaya hajat lah apa semua dah, ramai-ramai dia buat juga. Yang sunnah sikit dia buat juga seorang-seorang, minta dengan Allah apa semua, buatlah. Yang ketiga, dalam duk buat, pergi hospital, pergi yang apa nama semaya hajat, minta pada Allah, munajat apa semua ni, doa bukan main gitu begini pun buat juga dalam tahajud apa semua. Tapi dalam masa yang ketiga ada alternatif yang ketiga. Apa dia? Tok Bomo bawah dukun ni lah. Dia pergi juga. Ni kita kata kesan ni, tak jelas lagi ni. Tiga-tiga dia kira-kira apa dia? Kalau jadi yang mana-mana, alhamdulillah, ikhtiar belaka. Nampak tak? Itu situasinya. Saya ingat ibu ayah sekalian ada pengalaman tersebut, sama ada orang keliling ataupun dah seumpamanya. Baik. Jadi isunya ya kenapa jadi begitu ni? Ada peluang nanti baca detail, saya akan ringkaskan saja. Antara lain saya sebut di situ adalah kerana bila duk perhati-perhati, kenapa yang jadi bercampur aduk ni tentang kepercayaan ni? Kesimpulannya tak jelas. Apa yang Allah, yakni bila Islam mari, Islam ni satu agama yang suruh kita percaya benda gaib. Rukun iman apa semua benda gaib belaka. Percaya pada Allah, malaikat, percaya pada hari kiamat, semua perkara gaib. Tapi Islam ajar benda gaib yang kamu boleh percaya hanya yang datang daripada dua sumber saja. Maksudnya kalau kamu nak tahu sebarang tentang benda gaib, mesti pada dua sumber ni saja. Yang pertama qala Allah, 6236 ayat Quran itu, dan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Syarat dia sebab benda gaib bersabit akidah, dan dalam urusan akidah dan hukum hanya hadis sahih yang valid. Ini hampir ijma' ulama berpegang ahli sunnah wal jamaah dengan kaedah ini. So bila saya nak cerita, tuan-tuan, sebenarnya malaikat yang junjung arasy Allah ni ada 8 belaka. Percaya ke? Benda gaib tu ustaz tengok sendiri ke? Tak. Quran cerita. Ya ke? Ayat berapa? Sekian. Betul? Betul selalulah. Tapi kalau cerita, tuan-tuan, sebenarnya zaman dulu ulama ni bila duk bincang-bincang hukum fiqh, tiba-tiba tak rahu jawapan. Selok lasik, ya Rasulullah, berang. Parok gitu. Mari daripada mana lagu tu? Jadi dakwaan itu. Nampak tak? Dan biasa golongan-golongan sesat ni, golongan-golongan yang mengarut ni, dia buat dakwaan tanpa sumber tu pada benda sesat, pada benda gaib lah. Dan setengah orang pun dilihat hebat, dilihat ada sakti. Itu sebab apa? Boleh cerita benda gaib ni lah. Oh, jangan tu ayah tu sebab apa? Dia kalau cerita bab jin ni punya detail. Ya Allah, detail sungguh. Begini. Bapa dia anak beranak jin juga ke? Tu kita timbul soalan lah. Sebab kita punya maklumat tentang jin, apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, apa yang Nabi cerita dalam hadis, itu khalas. Lebih pada tu bukan urusan kita dah. Tak ada kepentingan. Mesti kalau Quran hadis tak cerita, confirm tak ada kepentingan dah pada kita. Orang ni tidak dia minat. Tapi orang kita ni janganlah dia minat benda tu. Jin ifrit itu ada jantan ada betina ke? Secara umumnya memanglah hadis sebut ada jantan yang ada betina. Doa kita masuk tandah tu. Minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi jin jantan, jin betina. Ada lah. Tu dalil dia. Nah. Kalau begitu, kalau dia beranak lagu mana? Masuk labor room juga ke? Ada. Dia minat benda-benda lagu tu. Lepas tu para pencerita ni di meja ceramah agama ke apa semua, lagi dia boleh cerita detail benda tu, lagi dia syok. Dia tahu orang suka dengar. Ni isu kita ni. Jadi saya berkesimpulan, masalah kita yang boleh mudah percaya, mudah kena tipu, mudah terpengaruh, terpesona ni,
kita tak sedar apa yang Allah dan Rasul nak kita faham tentang alam gaib menurut disiplin yang betul itu. Kalau kita nak kenal jin, kita rujuk tadabbur surah Al-Jin. Kita pun tengok kitab sebagai contoh Wiqayatul Insani minal Jinni wasyaitan, karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Dia kumpulkan hadis-hadis tentang jin, tentang apa semua. Khalas, cukup dah. Oh, kita pun tahu, jin ni ada sungguh, memang dia ada kelebihan sekian-sekian, tapi wa fil haqiqah, dan dia tak boleh buat apa-apa kepada kita manusia selagi mana Allah tak benarkan. Jangan takut dah. Selagi mana kita duk berdoa ikut sunnah, duk beramal apa semua betul gini, dan Allah tak kata dia boleh buat apa-apa pada kita, memang tak boleh buat. Jangan risau. Itu cara kita beriman, bahawa mereka tak boleh buat apa-apa. Selagi mana, tapi kita tak nafikan dia makhluk gaib, ada kekuatan yang hebat, boleh terbang ke apa semua, ada sayap, ada. Betul, ada. Umur panjang, ada sungguh lah. Dan seumpamanya. Jadi bila dengan tahu hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib yang sebenar menurut Quran Sunnah, marilah Tok Bomo bersama mana pun, hatta mari Dajjal di depan kita, insya-Allah kita takkan goyang. Sebab tu dalam hadis tentang Dajjal, seorang orang saleh, seorang orang yang alim dan seorang pemuda yang saleh. Ini cerita-cerita Dajjal. Kalau tengok hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim, Kitabul Fitan, ada bincang perkara ini. Bagaimana seorang alim, bila Dajjal mari masuk Madinah, dia keluar menentang, dan akhirnya Dajjal belah dia dua. Setengah riwayat sebut pemuda, belah dua. Dia kata, kamu Dajjal. Dajjal ni sepanjang perjalanan dia tu menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dan majoriti manusia dok kata Dajjal ni Tuhan dah. Kita ni mari pelipul-lara duk cerita benda pelik-pelik pun pening kepala dah, punyalah kagum. Dajjal esok-esok mari dengan magic, sihir yang lebih dahsyat lagi. Boleh hidup orang mati, tanah kering kontang, boleh tumbuh hijau. Ni fitnah Dajjal. Guna sihir, guna karamah. Bahasa kita ni, guna keramat. Maka dengan ada benda-benda tu, ramai dah orang manusia masa tu dah anggap Dajjal ni sebagai Tuhan. Mari seorang alim daripada Madinah ketika itu, Dajjal tak boleh masuk. Dia keluar berhadapan dengan Dajjal. Dia kata, kamu Dajjal, bukan Tuhan. Dajjal kata, mana kamu tahu? Aku tahu. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang mengaji hadis, orang alim hadis akan selamat daripada fitnah Dajjal, antaranya secara umumnya. Maksudnya orang pegang sungguh, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi ni. Bila mari jumpa Dajjal, dia kata sebiji ni, apa yang mu ada ni sebiji dengan hadis Nabi sebut ribu-ribu tahun dulu. Dajjal pun belah dua dia. Belah dua daripada kepala siapa terbelah. Kemudian dihidupkan kembali. Dajjal hidupkan dia kembali. Bila hidup tu Dajjal tanya dia balik, nah, sekarang kamu mengaku tak aku ni Tuhan? Dia kata, bahkan aku lebih yakin kamu adalah Dajjal. Sebab ada dah hadis dia cerita benda ni berlaku. Kamu buat pada aku ni. Ada dah. Ada sungguh lah. Dan Dajjal pun nak bunuh dia kali kedua, tak boleh dah. Sebab apa? Allah tak bagi dah. Kerana power yang Dajjal ada, karamah yang Dajjal ada adalah istidraj. Semata-mata untuk menyesatkan Dajjal dan pengikut-pengikut yang terpesona dengan karamah-karamah sihir-sihir Dajjal. Jadi orang kita ni dia mudah terpesona dengan benda lagu tu. Tok guru kita ni janganlah. Sebab apa? Semalam aku bangun nak pergi dah, lalu rumah tok guru. Nampak bercahaya, Allah kuatlah cahaya tu. Bukan main cahaya tu. Ingat tok guru ni kita ni semalam-malam memang bercahaya lagu mana dah. Apa tok guru dia duk main WhatsApp malam-malam tu, duk tengok TikTok ke apa. Bercahaya sungguh lah daripada jauhnya. Jadi nak katanya orang kita ni dia mudah terpesona dengan benda-benda lagu tu. Sedangkan kalaulah kerana magic, kerana karamah, kerana sihir tu orang boleh jadi beriman kepada Allah, maka berapa ramai sahabat-sahabat Rasulullah, orang kafir Quraisy masuk Islam kerana mukjizat Rasulullah? Tidak, tuan-tuan.
Sebenarnya bila tengok balik ni 2-3 hari baru ni lah baru duk memikir, saya pun duk tengok balik. Berapa orang sahabat-sahabat Rasulullah yang akhirnya masuk Islam kerana mukjizat yang Rasulullah tunjuk. Duk baca-baca tak ramai tuan-tuan. Sahabat-sahabat Rasulullah majoriti yang as-sabiqunal awwalun tu masuk Islam bukan kerana mukjizat Rasulullah. Bukan. Tapi yakinnya mereka dengan apa yang disampaikan. Kalam yang Rasulullah bawa tu, yakni Quran lah, wahyu yang disampaikan itu. Bukannya duk tunjuk boleh terbang sana, terbang sini, meraih di sana, meraih di sini. Itu secondary, apa nama punya ni dah, isu. Bahkan sebahagian daripada yang duduk itu tu, akhirnya bila Rasulullah cerita pergi Isra' wal Mi'raj, setengah riwayat sebut bahawa ada yang dah murtad ketika itu, tak boleh nak terima. Nampak tak? Tapisan sebelum berlakunya hijratun Nabi minal Makkahil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Nah, tuan-tuan dan puan rahimahullah. Jadi secara umumnya saya melihat itulah isu besar kita, perjuangan kita. Maka dalam Quran saya pun carilah. Dalam Quran, dalam hadis ni memang majoriti ajaran Quran dengan hadis, rukun iman tu semua benda-benda gaib. Jadi key dia yang manusia jadi begitu tu kerana tak tahu kaedah iman kepada alam dan makhluk gaib, betul-betul ikut SOP daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok balik dalam Quran, saya rujuk dalam Mu'jam Al-Lughah fil Quran, yakni Al-Mu'jam, yakni kamus kalimah dalam Quran. Syekh apa nama dia tu? Tak ingat dah. Dia susun satu kamus kalimah-kalimah Quran. Bila tengok balik kalimah al-ghaib saja, lebih kurang ada 40 lebih ayat campur dengan kalimah terbitan daripada ghayabah tu, al-ghaib, al-ghuyub, ghaibun, semua sekali adalah 50 lebih ayat. Yang semua tu duk cerita ada dalam bab ni. Siapa tengok muka surat nanti nak siapa lambat lagi tu. Tengok di situ, kita pergi terus supaya tidak boring. Kita tengok terus Okey, pada bab berapa tu? Muka surat 70 170. Penegasan Allah terhadap Bani Melayu ni, saya lah cipta tajuk ni. 47 ayat yang ada kalimah al-ghaib dalam Al-Quran. Nah, tengok perenggan kedua tu. Selain daripada 47 ayat ini, ada beberapa lagi ayat yang mempunyai kalimah daripada kata terbitan ghayabah ni. Ghayabah. Ini seperti kalimah ghaibihi. Seperti kalimah al-ghuyub. Ada 4 ayat. Ghaibihi ada 1. Kemudian ada lagi ghaibatin. Tu ada 1. Dan ghaibina ada 3. Jika dicampur dengan 47 ayat di atas, semuanya berjumlah 56 ayat belaka. Yang kesemuanya ada kaitan secara langsung dengan konsep al-ghaib dalam Al-Quran. Baik, cuba tengok contoh ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat 3. Ni semua orang ingat ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Siapa dia tu? Ayat sebelumnya menerangkan tentang alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Ni Quran ni yang tidak ada keraguan padanya, tapi dengan syarat Quran ni hanya jadi panduan yang tidak diragui jika orang tu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada 5 kriteria dalam ayat tu. Kalau tadabbur kan, kriteria pertama, orang yang boleh jadikan Quran sebagai panduan hidup dia yang sebenar, dia mesti percaya benda gaib dulu. Sebab tu orang sekular apa semua ni, dia tak percaya benda gaib. Mereka di barat tu, mereka anti agama Kristian, pengalaman beragama anti. Munculnya secularism, memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat ukhrawi apa semua dengan agama tu. Dan dia kemuncaknya adalah menolak langsung adanya metafizik, dia panggil, ataupun menolak langsung adanya unsur gaib. Mereka tak nak. Sampai kemuncaknya tolak Tuhan, ateis, tak nak Tuhan langsung. Sedangkan Islam kata
Islam kata apa dia? Islam kata seorang yang beriman itu mereka boleh jadikan Quran ni sebagai alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni dzalikal kitab la raiba fi. Dia boleh jadikan Quran sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan padanya bila mana dia tu beriman dengan perkara ghaib. Tu nampak tak? Yang kita duduk geram sangat dengan golongan-golongan yang menyampaikan cerita tak ada sumber ni, inilah benarnya. Cerita semata-mata cerita. Betul tak betul? Awak fikir sendiri ya. Saya nak cerita ya. Sedaplah begitu tuan-tuan. Nah, baik jadi tok selapik. Nah, baik jadi tukar jora, tok jora ke, dikir barat daripada jadi ustaz. Bila mana kita orang panggil ustaz ni, paling tidaklah ikat diri kita dengan menyampaikan hal-hal yang ada sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita kata menyemak, menyaring sebarang maklumat daripada kitab-kitab ulama. Pilih yang the best untuk disampaikan. Baik, kita tengok ayat kedua tu. Nak bagi nampak lah, nak bagi nampak. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Suratul Baqarah juga ayat 33. Apa dia kata tu? Aku berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka, malaikat tu, kepada malaikat. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Ghaib di situ diterjemahkan oleh Syekh Abdul Basmih sebagai rahsia langit dan bumi. Sebab itulah bila kita pergi jumpa Tok Bomo, pawan dukun dah percaya apa yang dia kata, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Rasulullah kata, kufur orang ni tidak ada hubungan dengan apa yang turun pada Nabi Muhammad. Sebab apa? Setengah ulama kata dia boleh jatuh tahap kufur kalau kita pergi jumpa dengan Tok Bomo pawan dukun dah percaya dia kata. Setengah ulama kata isyarat tu tidak sampai tahap kufur, tapi dosa besar. Kena taubatlah. Sebab apa? Jumpa Tok Bomo pawan dukun, mereka biasa berbicara benda-benda gaib, benda-benda pelik-pelik. Oh, nampak sana ada ni, sini ni, ada ni 14 ekor ni. Benda gaib siapa tu? Ikut dan dia, Wallahu alam. Kalau ada betul pun confirm guna jalan yang salah, guna khidmat iblis syaitan. Kalau dia tahu betul maklumat tu, dah setengahnya betul. Kita pergi tu dia cerita begini. Siapa cerita kat dia kalau bukan ada bantuan jin iblis tadi? Memang ada sungguh lah. Kita rasa bisa. Orang Melayu kita nak bila macam tu dia rasa hebat tu Bomo ni. Kita kata ni confirm guna iblis dah. Tu orang yang beriman. Sebab kita letak orang ni mustahil dapat tahu benda lagu tu. Tu rahsia aku seorang je tahu, tiba-tiba dia dapat tahu. Melainkan makhluk-makhluk halus duk tolong jin iblis apa khodam dia apa semua. Ada sungguh lah. Nah, jadi apa yang berlaku adalah, tapi ternyata jin iblis pun tak tahu benda gaib. Buktinya ketika mereka menjadi hamba abdi kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meninggal dunia. Waktu duk tengok mereka jadi buruh binaan tu, duk bertungkak atas kursi tu, sampai sudah. Setengah saya tengok Dr. Firanda dia cerita, lucu lah dia kata. Jin duk kerja siang malam tak berhenti. Nabi Sulaiman tak bergerak di atas kursi. Jadi jin ni punya takut pada Nabi Sulaiman, duk buat kerja tak berhenti. Kalau bahasa kita ni bela lah nak berhenti ni. Duk buat kerja. Nah, tiba-tiba anak-anak semut putih anak-anak lah makan tongkat Nabi Sulaiman jatuh. Barulah jin-jin ni sedar Nabi Sulaiman wafat dah hore mereka. Sebab nabi-nabi lain tidak ada khasais, yakni kelebihan yang sama dengan Nabi Sulaiman. Hanya Nabi Sulaiman boleh perintah jin iblis apa semua tu gini. Jadi ini bermaksud jin iblis pun tak tahu benda gaib semua sekali. Kalau tidak Nabi Sulaiman mati tu dia tahu awal dah lah. Tak tahu. Tak hebat jugalah sebenarnya tuan-tuan. Terbatas juga. Nampak tak? Nampak tak? Ni sebab tu semua hujah-hujah benda gaib ni dah ada dalam Quran sebenarnya. Dah ada dalam hadis. Baik, katanya lagi apa dia tu? Jadi Allah menegaskan pada Nabi Adam dan juga para malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu. Sebab tu jumpa Tok Bomo cakap benda-benda gaib tu kita percaya dia besar. Sebab apa?
seolah-olah Tok Bomo tu bila kita dengar dan percaya pada dia, seolahnya kita telah meletakkan sifat Allah pada Tok Bomo tadi. Ni besar ni. Tahu cakap benda gaib tu. Gak hari ni ustaz-ustaz tu cerita benda pelik-pelik lagu tu berapa ramai. Ceramah buat live bukan main. Dia yakin, oh ni ada ni, oh ni ada ni, oh ni ada ni. Siapa kamu ni? Sampaikan saya tengok satu ceramah. Saya pergi Perlis bulan lepas tu, jemputan untuk jadi moderator. Tak main sini satu malam tu, jemputan jadi moderator. Satu slot saja. Tapi dah orang panggil, bagi tiket free pergi lah jumpa kawan-kawan. Dah duduk dah 3 hari 2 malam. Dah. Apa yang berlaku adalah menariknya, lepas dah itu saya tengoklah komen-komen dalam live apa semua. Jadi ada satu komen ni menarik. Dia komen tu nampak menyindir lah. Saya pun buka profil dia. Oh, ustaz juga mengajar orang Terengganu. Jadi ada satu klik dia tu, pendek seminit lebih gitu, dia ulah tentang, dia kata puak-puak tut. Semalah sebut. Puak-puak tut. Duk kata apa dia? Benda gaib ni hanya boleh diketahui oleh para nabi dan rasul. Dia kata orang-orang biasa tak boleh tahu benda gaib. Dia kata geng-geng ni tak tahu ke dalam Quran ada cerita Nabi Khadir? Bukankah Nabi Khadir tahu banyak benda gaib? Saya kata pak cik ni biar betul ni. Jelas tu adalah qasasul Quran. Lepas tu dia pun sebut Nabi Khadir, walaupun ulama khilaf tu. Nabi Khadir ni nabi ke, wali Allah ke, ataupun setengah kata malaikat. Ada tuan-tuan. Pandangan ulama kata Nabi Khadir ni sebenarnya malaikat. Pelik lagi. Kalau nak kira pandangan tu. Nah, dan memang terbukti dia dapat ilmu. Bahkan bila jumpa Musa puji dia ilmu. Yang Allah suruh Musa pergi jumpa dia ambil ilmu dan suratul Kahf. Memang betul lah. Tapi yang bagi dia ilmu itu Allah Azza wa Jal min ladun. Dia guna ilmu laduni pula tu. Ilmu laduni pada Nabi Khadir, dia kata boleh pada dia juga. Awak Nabi Khadir ke? Pening sungguh demo ni. Dia baca Al-Quran, tengok ni Nabi Khadir pun boleh laduni. Kenapa Tok Guru kami tak boleh? Seolah-olah dia nak kata Tok Guru dia tu sama level dengan Khadir tu. Jangan main. Pening buat ni. Nah, jadi kita kata saya pun bila dengar dia sebut gitu, dia ulah tu sedap lah. Dalam ceramah dia seorang dia kata gitulah. Jadi puak-puak ni tak erti ni, dia kata. Benda gaib ni tak semestinya kena mari daripada Quran dan hadis saja. Nabi Khadir sudah membuktikan dia pun dapat khabar gaib yang Nabi Musa tak dapat, tapi dia dapat. Kata pening kau segar ustaz ni. Tu kisah Quran. Yang cerita kawan tu dapat maklumat gaib tu Allah Azza wa Jalla sendiri. Bahkan dia tu sendiri adalah majoriti ulama kata adalah seorang nabi. Dan bila Nabi apa peliknya, memang dia dapatlah wahyu daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dia nak kata mereka ni geng ni sufi tarikat sesat melampau ni, dia nak kata kalau Nabi Khadir pun boleh, jadi siapa-siapa pun boleh lah jika Allah nak bagi. Tu ilmu Allah luah kan dia kata. Apa mustahil? Saya kata ilmu Allah memang luah. Tu ngaji pun tak betul. Nak kecek ilmu laduni. Baca Fatihah betul-betul lagi. Maksudnya begitu. Tapi nak kecek saya dapat ilmu kasyaf, ilmu ni. Kita kata baca Fatihah sekali, wala col ni. Tu masalahnya. Sebab apa? Nak express. Nak jadi tokoh ada kesaktian, ada kelebihan, orang lain duk puji, orang lain ada pengikut, orang lain kata hebat, orang lain kata ni dengan jalan yang singkat. Tu. Nak suruh mengaji alih botol semula lambat. Nak mengaji ilmu hadis lagi penipal lah. Bukan main-main tu tak ada bang. Nak ambil beda tafsir Quran, bahasa Arab kena dulu. Bahasa Arab kena mulin sungguh. Bahkan orang Arab sendiri pun jahil pasal Quran ni. Kita dah ingat fasih bahasa Arab alim dah. Arab cakap Arab dari kecil besar. Jahil tukir lebih teruk pada kita pun. Maksudnya bahasa Arab tu tidaklah menjadi syarat untuk orang itu jadi bukan alim, menjadi orang yang faham agama, al-fahmu. Tapi alim syarat kena menguasai bahasa Arab nak jadi alim.
Begitu. Kita berkata pelik sungguh. Saya pun komen. Kata ustaz, minta maaf. Saya nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, yang kata benda gaib mesti hanya sumber Quran hadis ni adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang menetapkan perkara yang berkaitan akidah, benda ghaibiyat dan sam'iyat mesti hanya ada dalil pada Quran dan hadis. Tak boleh reka. Siapa kata? Nabi sendiri kata, Allah kata, para ulama terima benda tu. Satu. Yang kedua, cerita ustaz pasal Nabi Khadir ni, dia Nabi. Memang dia terima wahyu. Ustaz pun sebut dia Nabi. Nabi Khadir mana sama dengan orang biasa macam kitanya. Nombor dua. Yang ketiga, cerita ni cerita Quran. Allah Ta'ala sendiri cerita. Takkanlah Allah nak menipu. Allah cerita benda yang dia buat. Saya minta penjelasan ustaz. Apa maksud sebenarnya? Siapa sudah tak jawab? Gerai lah juga kitanya. Jadi dia nak kata semua orang pun, kalau semua orang pun ada peluang untuk tahu benda gaib. Mana boleh? Ni kita kata membuka pintu kefasadan. Mari orang gila tepi jalan. Orang gila tu tak apalah, dia dengan Allah selesai dah. Tapi masalah yang tak gila ni, tengok orang gila tu sebagai tok wali ni jadi pening. Jangan dia ni level dia begini. Sebab apa? Sebab dia bercakap benda-benda yang level tinggi, benda-benda alam gaib, alam sebalik mata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Peliknya agama ni kalau boleh kepada demon ni. Baik, tengok lagi tu. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Surah Al-Imran ayat 44 menceritakan keadaan di mana Nabi Muhammad duk cerita tentang Maryam binti nama dia Zakaria. Ya ke? Cek balik tu. Maryam binti Imran lah. Jadi nak katanya apa dia? Nak katanya Nabi Muhammad dalam syarah tafsir ayat ni disebutkan bahawa Nabi Muhammad bila cerita tentang Nabi Rasulullah situasi tersebut, zalika min amba'il ghaib, itu semua adalah khabar-khabar berita gaib belaka. Tapi bila Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad tengok berada dalam peristiwa tersebut. Benda gaib. Sebab tu kisah Nabi dan Rasul benda gaib. Tak boleh mereka cerita. Tapi bila dia sampai melalui jalan sastra lisan di alam Melayu yang jadi subjek kajian PhD saya ni, tu sedap tu. Periwayat ataupun pelipularan Melayu tokoh tambah habis licin tu. Sebab dia mari jalan sastra lisan. Dengar ceramah Isra' Mi'raj di istana malam tu. Sultan panggil lah Tok Syekh mana cerita malam tu sambutan Isra' wal Mi'raj. Ceritalah Isra' Mi'raj Nabi ni naik borak begini. Yang cerita tu pun versi yang bercampur aduk tidak asal Quran Sunnah dah. Bercampur dengan Israiliyatnya, bercampur dengan maudu'atnya apa semua dah. Dia balik dengan ceramah sejam 2 jam malam tu, lepas tu makan kambing golek ke berapa ramai tu, sedap jugalah berkali dah. Mesti ada atau wajib tu. Balik tu dia pun syok dengan cerita tu, peralihan Islam Hindu Buddha ni. Zaman Hindu Buddha ada cerita Mahabharata, Ramayana, hikayat apa dia, Pandawa 5, hikayat hikayat apa lagi? Hikayat Sri Rama apa semua ni. Pengaruh Hindu Buddha tu, Dewa-dewi. Bila Islam mari, mula dengar cerita-cerita Islam yang hebat juga. Rasulullah naik borak selakoh kelak pom. Sedap ni. Balik dia pun tulis balik. Tulis tu dia tulis tidak semata tulis, capur pula kreativiti dia. Ini kreatif penulis tu nenek moyang kita dulu yang menulis ni. Dia tak cukup dengan tu, dia tambah pula. Dia tambah. Benda sejam tu boleh jadi sebutir kita tebak. Jadi hikayat Isra' wal Mi'raj. Dan hikayat itulah bertebar dalam masyarakat sebab masyarakat zaman tu tak kerti baca. Illiterate. Jadi yang baca yang siapa? Orang yang boleh baca. Orang yang boleh baca ni biasanya orang istana yang boleh membaca dan menulis. Dan tujuan penulisan hikayat Melayu lama ni, macam hikayat hantu apa semua tu, bukan untuk dibaca,
Tapi untuk dipanggil dilipularakan, dia ada kaedah baca. Bermulanya kisah, dia ulang sampai habis tu. Sebab yang boleh baca seorang je sekapung tu. Dia bukan dicetak, ditulis untuk dibaca, dijual umum, tidak. Tapi untuk dibaca dalam occasion, majlis-majlis tertentu. Tu cerita. Jadi bila mari Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, cerita hok hadis palsu tu sedap dah. Hok dia tambah sendiri ni pun sedap lagi. Tu dia. Jadi bila manuskrip itu sampai kepada kita hari ni, dijaga di British apa semua, zaman Stanford Raffles dok bawa ambil apa semua tu. Jadi pengkaji-pengkaji zaman moden ni kaji balik khazanah tinggalan tok nenek moyang kita ni, melihat dari perspektif sastra. Dari sudut bahasa, dari sudut ni hebat lah. Sangat kreatif, sangat imaginatif. Tengok. Kita tengok dari perspektif ilmu riwayah dan dirayah. Sahih ke tidak sahih? Mu ambil mana benda ni? Ajar keren lah tu. Ini dua perspektif ni. Itulah benda yang jadi topik kajian PhD saya ni. Jadi bila tengok begitu, kita pun boleh membaca realiti pemikiran beragama zaman teks itu ditulis. Ni suasana dia. Maka tak pelik lah pada hari ni, walaupun dah 1000 tahun, hadis palsunya, Israiliyatnya, benda-benda mengarut lepolara yang tak ada asal dari agama pun masih lagi boleh diterima dengan baik. Sebab itu asas kita. Itulah teks sastra hikayat tadi, itu asas agama. Lalu jangan duk pelik sangat kalau jumpa orang boleh percaya. Apa nama pedang Saidina Umar berapa berat? 900 km, 900 kilo. 900 kilo. Dekat setan tu. Barang tak mustahil dia kata. Kuasa Allah, karamah apa nama Saidina Umar boleh angkat. Kita berkata, pak cik, bukan saja 900 kilo. Panjang 15 km. Takkanlah. Tak boleh percaya pula tu. Nampak dah? Ada orang tulis lah, dia duduk sembang benda ni dengan jemaah surau dia kata, dia sembang tiba-tiba keluar pasal pedang ni. Ceramah viral lah dia. 900 km. Dia kata benda tak mustahil, kuasa Allah belaka. Saidina Umar tu bukan calon-calon orang, karamah lah ni. Apa peliknya Allah Ta'ala nak bagi dia? Nampak macam okey lah. Lepas tu kawan ni Allah Ta'ala bagi ilham tu tambah. Tapi kalau ikut saya baca tu, bukan setakat 900 kilo, panjang dia pun 15 km tu. Takkanlah, tak betul tu. Boleh pula dia tak terima. Nampak tak? Tapi kalau ustaz dia yang dia minat tu kata panjang 15 km, barang tak mustahil Syekh. Ni dia kata pelik ni. Dah banyak lagi lah ayat-ayat dalam ni yang menceritakan tentang hakikat al-ghaib menurut Al-Quran. Dan saya berniat nak mengembangkan bab ini jadi satu buku khas. Sebab saya duk tengok memang tak ada. Walaupun secara umum kita mengaji akidah apa semua ni, ustaz-ustaz kita duk bahada, tapi tak ada penekanan khusus tentang kita terlepas pandang cara memahamkan iman kepada alam ghaib. Mak Saleh duk panggil metafizik tu. Sebab tu bila mereka bincang falsafah, dia ada the philosophy of metaphysics. Mereka minat guna istilah tu, the metaphysics of Islam. Dia guna apa dia? The mysticism of Islam. Kamai canggih. Rupa-rupanya bila tengok, ni tidak tasawuf ni. Ni falsafi, ni dah gnosticism, mysticism yang orang-orang Yahudi Kristian duk bincang dalam agama dia sebagai kemistikan Kristian, dia cuba masuk dalam Islam. Sebab tu kalau siapa ikut Facebook saya duk update status-status lagu tu. Islam bukan agama mistik. Islam agama wahyu. Jelas qala Allah, qala Rasul. Bukan agama duduklah hutang seorang-seorang. Nak rasa dah. Islam hari dah. Bukan. Orang kita ni dia minat lagu tu. Lah penutup malam ni pukul 9. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mak, menteri apa sekarang saya pun tak tahu. Ada ceramah pendek dia saya tengok. Menarik cerita dia ni.
Dia cerita, ustaz lain cerita pada dia lah. Satu hari ustaz ni pergi rumah seorang kenalan dia, kenalan lama baik kalau lagu mana, atas satu urusan. Sampai di rumah, bagi salam, isteri dia keluarlah. Oh ustaz, naiklah dulu. Abang ada duduk dalam bilik, duduk bersuluk. Ada bilik khah dia buat ni, duduk bersuluk lah, duduk apa nama? Berkhalwat ni, bersuluk ni. Duduk menyendiri, mencari makna diri tu. Mencari hakikat diri tu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia kena kenal diri. Siapa diri aku? Kalau lagu mana kau kepada dia, Allah alam. Jadi tunggulah kawan ni, sebab ada urusan penting. Tunggu. Dia pun keluar lah daripada bilik tu dengan peluh-peluhnya, dengan pakai baju ke tidak tak tahu. Peluh-peluh. Jadi ya Allah ustaz, minta maaf lah tadi ambo duduk ni macam ngazuk sangat lah. Tengah-tengah syok sangat tu. Sikit lagi nak salah dengan Allah tadi. Tu dia. Main lemon ni tuan-tuan. Bos takat kita duk mengaji lagu ni, Allah lekeh benar. Tak ada nilai. Budak-budak. Bukan mengaji, baca Quran hadis, tadabbur Quran. Ilmu kulit belakang tu. Ni. Pejam mata duduk dalam bilik gelap boleh saling dengan Tuhan. Tu dia. Jangan keren buat ni tuan-tuan. Ni ya jenis lagu ni surah masjid tak berapa ramai. Mana ramai? Kedai kopi. Duduk lama sikit kedai kopi, jumpa ni. Jumpa tuan-tuan. Kalau kedai kopi tu dekat masjid, sedap lagi. Saya mau beginilah ilmu Allah hakikatnya, makrifatnya, begini. Orang pun azan zuhur. Kita pun ajak, Ji, jom salat zuhur dulu. Tak apa, pergi dulu. Kita habis maya mari pula, ada lagi. Sambung sembang. Masuk asar. Ji, jom salat asar. Tak apa, pergi dulu. Apa tak semayang tuan-tuan. Ni kemuncak ni. Sebab apa? Kita dengan Tuhan ni sebenarnya siapa? Dengar dah. Cuba fikir, Tuhan tu siapa sebenarnya? Kita ni siapa? Itulah kena kenal diri kita ni siapa. Duk main begitu. Kita ngawai dah tinggi falsafah ni. Ini bukan ilmu biasa-biasa ni. Ini makin dengar. Kalau jumpa yang lagu ni, kita pun tak apa reti. Buat apa tuan-tuan? Apa yang molek dibuat? Tanya dia, Haji makan apa Haji? Teh tarik atau cana? Bayar, apa saya nak balik baca Quran? Itu lebih baik daripada kita dengar dia duduk so-called berfalsafah ngaruk tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita berhenti situ. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi poin-poin penting daripada tu ya. Gimana ni insyaAllah. Okay, baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.